Sains tahun 1 bersama dengan Cikgu Azim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu harap semua anak murid cikgu berada dalam keadaan sihat dan ceria. Sebelum kita mulakan PDP pada hari ini, cikgu nak anak-anak murid cikgu sediakan buku teks sains tahun 1 dan buku aktiviti sains tahun 1. Hari ini, 27 Mei tahun 2021 bersamaan dengan hari Khamis. Objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama, murid dapat membanding beza ciri benda hidup dan benda bukan hidup. Dan yang kedua, murid dapat membuat urutan contoh-contoh benda hidup mengikut saiz. Dan yang ketiga, murid dapat menyatakan 3 keperluan asas benda hidup. Sekarang, cikgu nak anak-anak murid cikgu bersedia dengan buku teks dan buka muka surat 22. Kita lihat arahan atau tajuknya yang sama dan berbeza. Mari kita baca sama-sama. Apakah persamaan antara benda hidup dengan benda bukan hidup? Dan apakah perbezaannya? Okey, di sini ada gambar dua orang kanak-kanak sedang bersembang atau berkomunikasi. Apa yang kanak-kanak berbaju merah ni cakap? Okey, lihat tu. Burung sedang terbang ke sarang. Dan kanak-kanak baju biru pun menjawab, yalah, kapal terbang pun sedang terbang di udara. Okey, daripada sini kita dapat lihat kedua-dua benda yang dapat dilihat, dua-duanya boleh terbang atau boleh bergerak. Okey, tengok Cikgu Azim ni. Cikgu Azim berbaju purple, berbaju ungu. Dia cakap apa? Burung dan kapal terbang boleh bergerak. Apakah perbezaan antara burung dengan kapal terbang? Apakah perbezaan dia? Burung bernafas, memerlukan air dan makanan, membiak dan membesar. Manakala kapal terbang tidak. Itulah perbezaan dia. Burung kena bernafas. Kalau burung tak bernafas, burung akan mati. Kapal terbang bernafas tak? Okey, kapal terbang tak bernafas kan? Okey, burung kena makan untuk dia membesar. Kapal terbang makan tak? Okey, tak makan. Tak apa, kita cikgu terangkan dengan lebih lanjut. Okey, di sini cikgu dah buat jadual untuk supaya anak-anak cikgu, anak-anak murid cikgu lebih faham. Okay, kita baca sama-sama dekat atas ni. Persamaan dan perbezaan ciri benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, dalam gambar dalam buku teks tu ada dua gambar yang kita dapat lihat, iaitu gambar kapal terbang dan gambar burung. Okey, kita nak tengok apakah persamaannya dan apakah perbezaannya. Kita tengok ciri yang pertama, bernafas. Bernafas. Burung bernafas ke tidak? Okey, mestilah burung bernafas kerana burung adalah benda yang hidup. Okey, kita pun, manusia pun kena bernafas. Kalau kita tak boleh bernafas, kita akan mati. Okey, kita tanda. Burung boleh bernafas. Kapal terbang bernafas tak? Okey, kapal terbang tidak bernafas sebab kapal terbang bukan benda hidup. Okey, memerlukan air dan makanan. Okey, burung memerlukan air dan makanan tak? Semestinya burung memerlukan air dan makanan. Burung makan apa? Kita pernah tengok kan burung makan cacing. Okey. Burung memerlukan air dan makanan. Kapal terbang memerlukan air dan makanan tak? Kapal terbang tak memerlukan air dan makanan. Dia hanya memerlukan gas ataupun petrol kan? Okey, tidak perlu. Okey, ciri yang ketiga, bergerak. Burung bergerak tak? Okey, betul. Burung bergerak. Burung boleh terbang ke sana ke sini. Okey, kapal terbang boleh bergerak tak? Ya, kapal terbang juga boleh bergerak untuk menghantar penumpang ke serata dunia. Okey, kita tengok ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah membiak. Okey, burung boleh membiak tak? Pernah tengok anak burung? Pernah tengok telur burung? Okey. Burung boleh membiak. Okey, manakala kapal terbang
tidak membiak. Kapal terbang tak ada anak kapal terbang. Kapal terbang tu adalah ciptaan manusia. Jadi, kapal terbang tidak membiak. Okey, membesar. Okey, kita tengok burung membesar tak? Okey, burung daripada telur, dia menetas, keluar anak burung dan dia membesar, terus membesar dan terus membesar. Betul tak? Jadinya burung membesar. Okey, cikgu write tak lawa lah. Sekali lagi. Okey. Burung membesar. Okey, kapal terbang membesar tak? Kapal terbang tak membesar. Macam mana manusia buat saiz dia tu, macam itulah saiz dia. Dia keluar manusia buat tu terus besar. Sebab dia tidak membesar. Dia satu saiz daripada mula sampailah dia rosak. Betul tak? Jadi, kapal terbang tidak membesar. Okey, daripada jadual ni kita dapat lihat hanya satu ciri yang sama. Hanya satu ciri yang sama iaitu kedua-duanya bergerak. Burung bergerak, kapal terbang bergerak. Manakala ciri-ciri yang lain tidak ada pada kapal terbang. Kapal terbang tidak bernafas, kapal terbang tidak memerlukan air dan makanan, kapal terbang tidak membiak dan kapal terbang tidak membesar. Di sini kita dah dapat persamaan dan perbezaan ciri benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, seterusnya kita pergi buku teks muka surat 24. Cikgu nak anak-anak murid cikgu bersedia di buku teks muka surat 24. Kita baca sama-sama dia punya tajuk kecil dan besar. Oh, dekat sini ada seorang abang. Dia nak ajak kita pergi ke safari. Mari kita pergi ke safari. Terdapat pelbagai jenis haiwan di sana. Adakah saiz haiwan-haiwan itu sama? Mari kita susun haiwan-haiwan tersebut mengikut urutan saiz daripada besar kepada yang kecil. Okey, mari kita susun. Gajah yang paling besar. Dan kedua terbesar ialah seladang. Seterusnya yang lebih kecil adalah rusa. Dan kecil lagi, kucing hutan. Dan yang paling kecil adalah tikus. Dari besar, dia semakin kecil. Haiwan yang berbeza daripada haiwan yang bersaiz besar seperti gajah ke haiwan yang paling kecil di safari iaitu tikus. Okey, abang safari tadi dia kata, mari kita susun haiwan-haiwan ini mengikut urutan saiz daripada kecil kepada besar pula. Okey, jom kita susun sama-sama dengan cikgu. Urutan saiz kecil kepada saiz besar. Tikus yang paling kecil dan keduanya kucing besar sikit. Seterusnya rusa besar lagi. Seterusnya lagi seladang besar lagi. Dan yang paling besar ialah gajah. Ini adalah susunan atau urutan haiwan dari kecil sehingga besar. Okey, sekarang cikgu nak anak-anak murid cikgu bersedia di buku teks muka surat 26. Mari sama-sama kita baca tajuknya. Keperluan asas benda hidup. Okey, mari kita baca sama-sama. Benda hidup memerlukan makanan, air dan udara. Okey, anak murid cikgu kena ingat 3 perkara asas benda hidup. Keperluan asas benda hidup. Dia memerlukan benda hidup je. Bukan benda bukan hidup, benda hidup. Dia memerlukan makanan, air dan udara. Makanan seperti tumbuhan. Okey, macam contohnya tumbuhan, dia makan tak? Pokok ni makan tak? Okey, pokok ni sebenarnya makan. Kita yang tak tahu. Jadi kita kena belajar. Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Okey, pokok ni dia buat makanan dia sendiri. Melalui proses fotosintesis. Okey, tak apa. Nanti satu hari nanti murid cikgu akan belajar juga. Okey, seterusnya manusia dan haiwan juga makan. Kita tengok gambar ni. Lembu tengah makan apa ni? Rumput. Ni kakak ni tengah minum susu. Okey, nampak? Abang ni tengah minum air. Jadi, makanan ni sangat diperlukan. Okey, seterusnya air.
Air juga diperlukan oleh benda hidup. Apa sahaja benda hidup di muka bumi ni, semua perlukan air. Okey, manusia perlukan air, haiwan perlukan air, pokok perlukan air. Okey, kalau haiwan dia minum air guna mulut. Manusia pun guna mulut. Kalau di tumbuhan, pokok, macam mana dia minum air? Dia menyerap air melalui akar. Siapa pernah tengok mak dengan ayah dia siram pokok pagi-pagi kan, petang-petang kan? Kenapa mak ayah kita siram? Supaya pokok dapat menyerap air melalui akar. Dan perkara ketiga yang diperlukan oleh benda hidup adalah udara. Udara atau nama saintifik dia oksigen. Okey, benda hidup memerlukan oksigen dan karbon dioksida. Okey. Udara untuk manusia dan haiwan, kita perlukan udara adalah untuk bernafas. Kita untuk bernafas. Kalau kita tak boleh bernafas, kita akan mati. Sama juga pokok. Pokok memerlukan karbon dioksida untuk terus membesar. Jadi, tiga perkara yang diperlukan oleh benda hidup adalah makanan, air dan udara. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, cikgu ada buat peta buih atau peta minda untuk menjelaskan lagi keperluan asas benda hidup. Okey, tiga perkara. Anak-anak murid cikgu kena ingat tiga sahaja. Tiga perkara asas benda hidup yang diperlukan oleh benda hidup. Yang pertamanya makanan, yang keduanya air dan yang ketiganya udara. Kalau kita tak ada ketiga-tiga ni, kita tak dapat ketiga-tiga perkara ini, kita akan mati. Okey. Sekarang, cikgu nak anak murid cikgu bersedia dengan buku aktiviti sains tahun 1. Okey, semua boleh bersedia. Buku aktiviti sains tahun 1, buka muka surat 15. Okey, kita buka muka surat 15. Kita buat sama-sama ya. Okey. Kita baca dekat atas ni. Ciri-ciri persamaan dan perbezaan. Okey, sebelum tu kita tulis tarikh dulu. Okey, kita tulis tarikh dulu. 27 hari bulan 5 tahun 2021. Okey, baru kita buat. Okey, dia kata, kita baca arahan dia. Tandakan right atau tandakan betul pada jawapan yang betul. Okey, yang pertama kita dapat lihat gambar siput dengan gambar kipas. Okey, ciri yang pertama bernafas. Siput bernafas tak? Tentulah siput bernafas kan. Kalau tak bernafas, matilah siput tu. Okey, kita write. Okey, kipas bernafas tak? Ada hidung ke kat kipas ni? Tak ada kan? Okey, tak perlu tanda apa-apa. Okey, memerlukan air dan makanan. Siput, dia minum air tak? Dia makan tak? Mestilah. Kalau tidak, macam mana dia nak membesar? Okey, dia memerlukan air dan makanan. Kipas memerlukan air. Ada makanan kat kipas? Tak ada. Okey, ciri yang ketiga bergerak. Siput bergerak tak? Walaupun dia perlahan, siput tetap bergerak. Jadi, tandakan betul. Kipas bergerak tak? Bergerak juga kan? Dia berpusing kan? Okey, jadi tandakan betul. Okey, siput membesar tak? Siput membesar tak? Mestilah membesar. Daripada kecil, dia menjadi semakin besar. Kipas membesar tak? Kipas tak membesar. Macam mana kita beli saiz tu? Sampai rosaklah saiz dia macam tu juga. Okey, siput membiak tak? Mestilah siput membiak. Kita pernah jumpa telur siput kan? Ada anak-anak siput yang kecil-kecil tu kan? Itu nama dia membiak lah. Jadi siput membiak. Okey, kipas tak membiak. Dia tak ada anak. Okey. Seterusnya. Okey, kita bandingkan siput dengan kipas tadi. Isikan jawapan yang betul. Okey, apakah persamaan dia? Okey, tulis di situ. Siput dan kipas bergerak. Siput dan kipas bergerak. Okey, anak murid tulis kat jawapan. Di bahagian jawapan. Siput dan kipas bergerak. Okey, seterusnya. Siput bernafas. Okey. Apa perbezaan dia? Apakah perbezaannya? Siput bernafas dan kipas tidak bernafas. Okey, perbezaan yang seterusnya. Siput memerlukan air dan makanan, manakala kipas
kipas tidak memerlukan air dan makanan. Apa lagi perbezaan dia? Siput membiak dan kipas tidak membiak. Perbezaan yang terakhir adalah siput membesar dan kipas tidak membesar. Okey, jadi anak-anak murid cikgu boleh tulis jawapan seperti jawapan yang sedang cikgu, yang telah cikgu tulis. Boleh? Kita pergi ke latihan seterusnya. Okey, di muka surat 16. Okey, maaf cikgu lewat. Di muka surat 16. Okey, tulis tarikh macam biasa. 27 hari bulan 5 tahun 2021. Okey, kita susun sama-sama. Ikan yang paling kecil ada di sebelah kiri ni. Okey, kita tulis nombor 1. Okey, nombor 2 ikan mana? Ni ikan yang nombor 2 terkecil. Seterusnya, ikan nombor 3 yang semakin besar. Dan seterusnya, ikan nombor 4 yang kedua terbesar. Dan ikan yang paling besar ada di atas ni kan? Okey, nombor 5. Okey, untuk latihan di bawah, muka surat yang sama, cikgu nak anak-anak murid cikgu buat sendiri. Cikgu tahu anak murid cikgu dah pandai dah kan? Okey, seterusnya kita pergi latihan di muka surat 26. Minta maaf. 17. Di muka surat 17. Keperluan asas benda hidup. Okey, anak-anak murid cikgu tulis tarikh seperti biasa. Dan kemudian anak-anak murid cikgu boleh tengok arahan, baca arahan ni sama-sama. Tuliskan keperluan asas yang diperlukan oleh benda hidup dalam gambar di bawah. Okey, kita tengok gambar ni. Gambar yang pertama. Gambar yang paling jelas kita nampak ayam sedang buat apa? Ayam tengah buat apa? Tengah makan. Jadi dia perlukan apa? Dia perlukan makanan pandai. Ayam memerlukan makanan. Okey, kita tengok gambar pokok ni. Apa yang jadi dekat pokok ni? Pokok ni nampak kering, nampak nak mati. Kenapa dia kering? Kenapa pokok ni nampak macam tak sihat? Sebabnya pokok memerlukan air. Jadi kurang air. Cepat-cepat pergi siram. InsyaAllah pokok ni akan segar semula. Okey, gambar yang ketiga. Apa dah jadi dengan kucing ni? Kucing ni kepala dia dah tersekat dengan balang ataupun helmet ke tak pasti. Balang kot. Dia tak boleh nak. Apa yang dia tak boleh buat? Dia tak boleh nak bernafas. Kenapa dia tak boleh nak bernafas? Sebab tak ada udara yang masuk. Tak ada oksigen yang masuk. Jadi kucing ni sangat-sangat memerlukan udara untuk bernafas. Okey, anak murid cikgu boleh tulis ketiga-tiga jawapan sekarang. Okey. Untuk muka surat 18, cikgu nak murid melengkapkan latihan di buku aktiviti sains muka surat 18 dengan bimbingan ibu bapa. Okey, cikgu nak anak-anak murid cikgu buat sendiri dengan bantuan oleh ibu bapa. Anak-anak ya. Okey. Terima kasih anak-anak murid cikgu kerana hadir ke kelas cikgu pada hari ini. Selamat bercuti cikgu ucapkan kepada semua. Jaga diri, kekal di rumah, kekal sihat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bye-bye.